Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua tentang peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aplikasinya dalam isu vaksin COVID-19. Baiklah, khalifah dari segi bahasa adalah berasal dari perkataan khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Dalam sebutan biasa, khalifah difahami sebagai pemimpin politik atau ketua yakni imam. Manusia sebagai khalifah adalah bertanggungjawab mentadbir dunia ini dengan penuh amanah demi kemaslahatan umat manusia dan alam seluruhnya. Peranan khalifah dalam menghadapi wabak. Wabak bukanlah persoalan yang baru muncul di zaman mutaakhir ini, malah telah lama wujud di dunia ini, termasuklah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Justru itu di sinilah penting untuk kita mengkaji dan memahami apakah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan wabak. Ini kerana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah pasti merupakan perintah Allah, kerana baginda tidak melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Apabila muncul situasi penularan penyakit, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar tidak memasuki kawasan wabak, manakala bagi yang berada dalam kawasan wabak agar tidak keluar darinya. Kalau dalam keadaan sekarang, hal ini bolehlah disamakan dengan kaedah lockdown atau kawalan pergerakan. Hal ini bagi memastikan wabak tersebut tidak terus menular dan ia dapat dihapuskan atau setidaknya dapat diminimumkan kerosakan yang diakibatkan olehnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila kalian mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kalian memasukinya. Apabila terjadi wabak di tempat kalian berada, maka janganlah kalian tinggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sebesar mana tempat atau daerah wabak untuk diasingkan, maka hal ini sudah tentu terpulang kepada pemerintah yang akan menentukannya berdasarkan fakta yang lebih terjadi dan nasihat. Selain dapat melihat sama ada hukum syarak dipatuhi atau tidak dalam keadaan ini sebagaimana hadis di atas, kita juga dapat melihat polisi dan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani masalah ini dan kesannya. Di Malaysia, contohnya kerajaan Malaysia telah terlewat mengambil langkah pencegahan apabila peringkat awal COVID itu sudah dikesan berpunca dari Wuhan, China. Kerajaan masih membuka pintu kepada pelancong yang datang dari sana. Akibatnya, virus itu terus menular ke negara ini dan terjadilah apa yang kita lihat pada ketika itu. Pada masa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, wabak taun telah menular di Syam dan beliau pada waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke Syam. Hal ini dirakamkan dalam sebuah hadis yang bermaksud bahawa sedang dalam perjalanan menuju ke Syam, ketika tiba di sebuah tempat yang bernama Syars, Umar mendapat khabar adanya wabak di wilayah Syam. Abdul Rahman bin Auf kemudian berkata kepada Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi pada tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan bahawa Umar dengan segera membuat keputusan untuk berpatah balik ke Madinah. Tindakan ini dibuat dengan tujuan mematuhi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus bertindak sebagai hukum as-sababiyah, iaitu sebab dan akibat yang akan memutuskan rantaian wabak. Terdapat hadis dalam konteks yang sama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan satu delegasi untuk memasuki ke Madinah apabila diketahui terdapat seorang yang berpenyakit kusta dalam kalangan mereka. Hadis tersebut yang bermaksud dari Ya'la bin Atta dari Amr bin Ash'ari dari bapanya, dia berkata, dalam delegasi Saqif yang akan membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang yang berpenyakit kusta. Maka Rasulullah mengutuskan seorang untuk menyampaikan kepadanya, kami telah menerima bai'ah anda, oleh itu pulanglah. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana diketahui, bai'ah adalah suatu yang wajib dilakukan kepada Rasulullah sebagai pemimpin atau ketua negara. Pada ketika itu, kebiasaannya dilakukan dengan cara berjabat tangan secara langsung. Akan tetapi dalam kes di atas, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah bai'ah dari jauh.
jarak jauh kerana adanya penyakit yang boleh berjangkit yang boleh mendatangkan darar iaitu bahaya kepada orang lain. Selain itu, terdapat juga hadis di mana Rasulullah SAW memerintahkan agar diasingkan antara yang sihat dan yang sakit. Sabda Rasulullah yang bermaksud, janganlah kalian mencampurkan unta antara yang sakit dengan yang sihat. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah sekilas nas daripada sekian banyak nas yang menunjukkan sikap dan perintah Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi wabak. Mereka melakukan ikhtiar untuk menghindari wabak bagi memastikan ia tidak menular dan membahayakan lebih banyak pihak. Pada zaman kini pula, kepimpinan negara di era COVID-19 menunjukkan suatu detik masa yang mana masyarakat akan menilai sejauh mana kepimpinan seorang pemimpin dalam memastikan kelangsungan kehidupan dapat diteruskan dalam keadaan sumber keuangan dan kesihatan rakyat yang sangat terjejas. Namun pelbagai cabaran dan isu yang timbul dalam memastikan tanggungjawab ini dilaksanakan dengan jayanya kepada masyarakat umum. Untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini, pemimpin pada ketika itu telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selain itu juga penjarakan sosial 1 meter juga turut dilaksanakan dan pemakaian penutup muka ketika hendak keluar rumah, lebih-lebih lagi berada di khalayak ramai, turut dilaksanakan. Akhir sekali, vaksin merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini. Oleh itu, pemimpin pada ketika itu telah melancarkan inisiatif kerjasama global dalam mempercepatkan pelaksanaan pengeluaran dan akses sama rata vaksin dan rawatan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Bagi ahli agamawan pula, mereka telah melaksanakan forum yang menjelaskan secara terperinci tentang isu berkaitan COVID-19 dari perspektif. Seterusnya, pendapat para ulama dan institusi keagamaan berkenaan vaksin COVID-19. Pendapat pertama dari Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir, Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Tayyib melalui Kibar Ulama Al-Azhar telah menghuraikan dengan panjang lebar berkenaan isu ini. Antara lain, mereka menyebut pendapat dan fatwa oleh semua institusi fiqh moden telah mengemukakan pandangan berkenaan dengan keharusan memanfaatkan sebarang bentuk yang terkait dengan sel manusia jika sekiranya penggunaan tersebut boleh menghilangkan wabak corona atau menjadi ubatan dengan apa yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dalam kajian mereka dan terdapat darurat atau keperluan yang amat ketika itu hukumnya harus. Akan tetapi persoalan ini hendaklah dirujuk kepada pakar dan ahli ikhtisas dari kalangan pakar perubatan, farmasi, pembuat ubat-ubatan yang dipercayai. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala dan penyakit ini serta dimudahkan kami untuk merawatnya di samping diberi hidayah kepadanya. Pendapat kedua dari Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika, antara lain dinyatakan berkenaan dengan isu suntikan vaksin COVID-19, kami telah mendapat pandangan daripada para doktor Muslim yang thiqah bahawa suntikan tersebut telah melalui dan telah diterima oleh badan perubatan yang telah membuat uji kaji melebihi daripada 40,000 jiwa sedangkan tiada gejala dalam tempoh 2 bulan. Ini lebih daripada memadai bilangan untuk ujian berdasarkan kajian terdahulu. Justru itu, menggunakan dan mengambil suntikan vaksin COVID-19 adalah harus atau sunat, manakala kepada yang terlibat secara langsung iaitu barisan hadapan frontliners, hukumnya adalah wajib untuk kemaslahatan. Ketiga, pendapat Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah MKI kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum pengambilan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Akhir sekali, pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ditanyakan kepada Samahah Al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah tentang hukum berubat sebelum berlakunya sebarang penyakit seperti penggunaan vaksin, maka beliau menjawab tidak mengapa untuk melakukan rawatan sekiranya ditakuti berlakunya penyakit disebabkan terdapatnya wabak atau faktor-faktor lain yang ditakuti
ditakuti berlakunya penyakit disebabkannya, maka tidak menjadi masalah untuk memberikan ubat atau rawatan bagi menghalang sesuatu bala yang ditakuti berlaku. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwah tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada pagi tersebut, racun dan juga sihir. Riwayat Muslim. Hadis ini daripada bab menghalangnya bala bencana sebelum ia berlaku. Maka demikianlah apabila ditakuti berlakunya sesuatu penyakit lalu diberikan vaksin untuk menghalang wabak yang berlaku di dalam sesebuah negara atau di mana sahaja, maka tidak menjadi masalah. Akhirul kalam, menjadi tuntutan kepada kita untuk merawat penyakit. Begitu juga mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit, antara lain dengan menggunakan suntikan vaksin COVID-19. Justru itu, setiap langkah yang dilakukan itu merupakan suatu rawatan terhadap takdir Allah dengan menggunakan takdirnya yang lain. Ia sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdirnya yang lain. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, sebagai pemimpin kita perlulah memainkan peranan yang bijak dalam apa jua situasi agar keamanan negara dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dan dikekalkan. Sekian, terima kasih.